Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Pada hari ini, kita akan belajar bina ayat melalui teknik skop. Apa dia teknik skop? Mari kita lihat sebentar lagi. Okey, murid-murid, kamu lihat teknik skop. Okey, S-K-O-P. S maksudnya subjek. Apa dia subjek ni? Subjek ni ialah pelaku yang melakukan sesuatu aktiviti. Kita boleh bagi dengan pertanyaan iaitu siapa? K, maksud dia kata kerja. Kata kerja ni ialah apa-apa je aktiviti atau perkara yang sedang dilakukan. Okey, kita boleh tanya dengan pertanyaan buat apa? O, objek. Objek ni ialah benda yang digunakan ketika melakukan sesuatu aktiviti. Apa objek yang digunakan? Okey. P, perluasan. Perluasan ni bermaksud keterangan yang lebih terperinci merujuk kepada tempat, tujuan, kesan dan sebagainya. Di mana? Di mana tu tempat. Untuk apa? Supaya ataupun agar. Okey, sebab kenapa aktiviti tersebut dilakukan. Murid-murid boleh rujuk lembaran kerja yang telah cikgu berikan pada minggu lepas. Okey, sekarang kita lihat apa yang ada dalam lembaran kerja yang telah cikgu berikan. Yang pertama sekali, kita perlu baca dulu arahan. Apa arahan yang diberikan? Lengkapkan jadual. Okey, ni jadual. Di bawah berdasarkan aktiviti di taman rekreasi. Kamu boleh lihat dalam gambar ni, dia telah menomborkan setiap aktiviti yang perlu kita bina ayat. Okey, nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, di belakang ni kamu juga nampak ya, ada aktiviti yang dilakukan dalam gambar. Okey, yang belakang ni dia buat apa tu? Bermain di taman permainan. Yang ni membeli makanan. Okey, kamu hanya perlu buat pada aktiviti yang telah dinomborkan saja. Aktiviti 1, 2, 3, 4 dan 5. Kalau dalam bina ayat, dalam peperiksaan juga, dia hanya suruh kita membina 5 ayat. Macam mana cikgu kalau nak buat 10 ayat? Dia akan kira markah untuk ayat pertama sehingga ke-5 sahaja. Okey, yang ke-6, 7, 8, dia takkan kira. Kalau ada salah, dia kira kesalahan kamu. Okey, kamu perlu tulis 5 ayat sahaja berdasarkan aktiviti. Di mana ni? Di taman rekreasi. Okey, tadi kita belajar teknik skop. Okey, cara nak bina ayat dengan teknik skop. Sebab tu dia beri jadual ni. S, skop tadi, S, maksud dia tadi subjek. Okey, subjek. Aktiviti. Aktiviti di sini bermaksud kata kerja. Okey, frasa kerja. Bila frasa kerja ni dia termasuk dengan objek. Okey, ini S. Yang ini K dan O. Okey. Yang di hujung ni P, perluasan. Kita boleh letakkan keterangan ayat ni di sini. Bila aktiviti itu dibuat, di mana, bagaimana dan mengapa. Okey. Jadual ni kamu perlu lengkapkan dahulu. Bila dah lengkapkan jadual, baru kamu tulis ayat di sini. Ayat yang lengkap. Maksudnya ayat yang lengkap ni mula dengan huruf besar dan berakhir dengan titik. Okey, titik. Jangan lupa titik. Okey, kita akan teruskan selepas ini. Baiklah murid-murid, untuk gambar pertama, okey, gambar pertama
seorang budak lelaki sedang memimpin ataupun memegang ataupun mengajar. Okey, siapa di sini? Ada orang tua, kita namakan dia Datuk, dan budak lelaki ni Amin. Kita akan bina ayat selepas ini. Untuk gambar yang pertama, subjeknya, subjek siapa? Siapa pelaku dalam gambar ini? Kita pilih, budak lelaki ni kita bagi nama Amin. Apa yang dibuat oleh budak lelaki ini? Tadi cikgu ada beri kata kerja mengajak, memimpin dan memegang. Di sini cikgu pilih kata kerja memimpin. Objek. Memimpin apa? Objek. Memimpin apa? Memimpin tangan datuknya. Lelaki tua tadi cikgu namakan datuknya. Peluasan. Di ruangan peluasan ni kita boleh tulis guna kata hubung sambil. Sambil berbual-bual di taman rekreasi. Ataupun kamu ada ayat lain. Amin memimpin tangan datuknya sambil berjalan-jalan di taman rekreasi pun boleh. Murid, sekarang kita akan membina ayat untuk aktiviti nombor 2. Iaitu tadi kita telah bincang. Kita lihat di sini berjoging ataupun beriadah ataupun berlari anak. Macam mana cara nak buat ayat? Kita lihat sebentar lagi. Murid-murid, kita lihat gambar kedua. Melalui teknik skop, S, subjek, siapa? Ali. Dalam ni ada Ali. Cikgu tak letak dua-dua orang ni lagi. Cikgu pilih satu. Sebab kita nak tulis objek di belakangnya. Ali. Kata kerja, apa aktiviti yang dibuat oleh orang dalam gambar ni? Dia berjoging. Objek, kita pilih bersama Alia. Alia ni objek. Ali ni berjoging dengan Alia. Bersama Alia. Peluasan dia pula, P. Pada waktu petang supaya badan menjadi sihat. Pada waktu petang, kita guna kata tanya, bila? Pada waktu petang. Mengapa? Supaya badan menjadi sihat. Ataupun supaya dapat mengeluarkan peluh. Seterusnya, gambar ketiga. Kamu boleh bulatkan. Gambar ketiga, seorang lelaki. Ataupun seorang pekerja. Ataupun kamu boleh bagi nama. Siapa? Siapa di sini kamu boleh bagi nama. Apa aktiviti yang dilakukan? Menggunting, memotong, memangkas. Dia gunting apa? Daun pokok, ranting pokok. Supaya apa? Kita lihat untuk bina ayat selepas ini. Bagi gambar ketiga, subjek S. Kita boleh nyatakan di sini seorang pekerja lelaki. Kamu boleh lihat daripada belakang. Mungkin lelaki. Kata kerja. Apa aktiviti yang dilakukan oleh lelaki tersebut? Pekerja tersebut. Cikgu pilih kata kerja menggunting. Boleh juga kamu nak pilih kata kerja memangkas ataupun memotong. Yang kedua, objek. Yang ketiga, objek. Apakah objek yang digunting oleh pekerja lelaki tersebut? Mungkin daun dan ranting pokok. Mengapa? Kita lihat di peluasan.
Di ruangan perluasan kita boleh tulis supaya pokok itu sentiasa kemas dan cantik. Kalau kita potong daun dengan ranting pokok ni, mungkin pokok tu kelihatan lebih cantik. Okey, gambar keempat kamu boleh bulat macam ni. Okey, gambar keempat kamu lihat budak lelaki. Tadi kita dah bincang kita boleh guna kata kerja yang dilakukan ialah membuang sampah, meletakkan sampah, memasukkan sampah. Okey. Bagi gambar keempat, okey, subjeknya siapa? Siti. Cikgu bagi nama Siti dekat dia. Kamu boleh juga bagi apa-apa nama je. Kalau kamu rasa budak ni lelaki, kamu boleh tulis nama lelaki. Kalau budak ni perempuan, kita boleh bagi nama perempuan. Okey, kata kerja, apa aktiviti? K. Apa aktiviti yang dilakukan oleh budak tersebut? Membuang. Okey, membuang. Boleh juga letak meletakkan. Memasukkan. Okey, apa objek yang dibuang? Sampah. Okay, ataupun plastik. Cikgu pilih sini sampah. Perluasan. Okey, di mana dia buang sampah tu? Ke dalam tong sampah. Mengapa? Supaya kawasan taman rekreasi sentiasa bersih. Okey. Gambar yang kelima, kita bulatkan. Okey, dah tentu di sini kamu lihat aktiviti yang dilakukan ialah membaca. Okey, membaca apa? Surat khabar. Apa penjodoh bilangan bagi surat khabar? Senaskah. Okey, lepas ni kita akan namakan pelaku dia. Okey, apa aktiviti yang dilakukan? Gambar yang kelima, subjeknya kita boleh bagi ayah. Okey, ayah. Cikgu pilih ayah. Ataupun kamu nak tulis Pakcik Husin, Pakcik Ali, Pakcik Abu, boleh. Okey, kata kerja. K, kata kerja. Membaca. Membaca apa? Objek di belakangnya apa? Membaca senaskah surat khabar. Okey, perluasannya kita boleh teliti lihat dengan khusyuknya. Khusyuknya maksudnya tengah baca, panggil ralit. Ralit membaca surat khabar. Dengan khusyuknya di mana? Di bawah pohon yang rindang. Kita boleh lihat di sini ada pokok-pokok yang rindang. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu memahami cara untuk membina ayat dengan menggunakan teknik skop. Okey, jika ada apa-apa pertanyaan, bolehlah berhubung dengan cikgu. Selamat belajar dan selamat kembali ke sekolah pada minggu hadapan. Cikgu harap kamu dapat tampalkan lembaran kerja yang sudah dilengkapkan, jadual, lepas tu bina ayat ni dalam buku penulisan A. Okey, penulisan bina ayat. Assalamualaikum.